Sifat hayat tidak bertakluk dengan sesuatu. Wasam'u wal basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Dan juga sifat sama' serta basar yang bertakluk keduanya dengan segala yang mawjud. Qawluhu wa hiya la tata'allaku. Perbincangan berkaitan dengan sifat hayat. Wa hiya la tata'allaku. Wa hiya la tata'allaku. Sifat hayat la tata'allaku. U'turida, dibangkang, diiktiraf bi annahu kana al-aula, dengan bahawa sya'an dhamir sya'an, kana al-aula, bahawa yang lebih patut, hazfa qawlihi, menghazafkan perkataannya, bi syai'in, wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Eloknya tak payah sebut bi syai'in itu, tak payah sebut bi syai'in. Sebab apa? Sebab dia akan sebut ni, au al-aula ibdalahu bi amrin, ataupun yang aulanya tukarkan dengan amrin. Wa hiya la tata'allaqu bi amrin. La tata'allaqu bi amrin. Kenapa? Kerana li'annahu yuhimu annaha tata'allaqu bil ma'dumat. Kerana dia, annaha ibarah tadi tu, annahu, bahawa sesungguhnya, yuhimu, memberi waham syai' itu, annaha, bahawa hayat itu, tata'allaqu bil ma'dumat, bertakluk dengan benda ma'dum. Okay. Jadi tengok kepada lafaz syai'. Ini perbincangan syai' je. Sifat ayat la tata'allaqu bi syai'. Sifat ayat tidak bertakluk dengan sesuatu. Jadi faham daripada syai'un, lafaz syai' memberi waham bahawa annal hayat tata'allaqu bil ma'dum, bahawa hayat itu bertakluk dengan ma'dum. Sebab apa? Idzil mutabadahu minhu, kerana yang segera faham, mutabadat segera faham daripada minhu, minasyai' tadi, al-ma'na al-istilahi, makna istilahi. Apa dia? Wa huwal mawjud, iaitu perkara yang ada. Perkara yang ada di sisi istilah. Jawharah sebut wa indana anna syai'a huwal mawjud, wa indana syai'a huwal mawjudu athabitu
fi kharijil wujudi. Dah. Wasabitu fi kharijil wujudi. Ataupun wasabitu fil kharijil mawjudi. Wasabitun fil kharijil mawjudi. Wa indana asy-syai' huwa al-mawjud. Syai' itu al-mawjud. Wasabitun fil kharijil mawjud atau fi kharijil wujud, yang sabit pada fil kharij. Jadi di sisi ahli kalam, syai' pada istilah merujuk kepada benda yang mawjud. Bila kata hayat tidak bertakluk dengan syai', hayat tidak bertakluk dengan benda mawjud. Faham daripada situ mafhumnya. Mafhum makna mafhum khalafah lah. Mafhum daripada situ syai' hayat bertakluk dengan selain wujud, iaitu ma'dum. Faham je gitu? Okay. Jadi macam mana nak jawab i'tirad tu? Sebab tu dia kata sepatutnya tak payahlah, tak payah tulis bisyai'. La tata'allaqu wa bihi. Tak apa dah. Tak ada maf'ul bih pun tak ada masalah. Dia bukan umdatul kalam, dia bukan rukun ayat. Wal hayat la tata'allaqu, tidak bertakluk habis itu. Ataupun tukar syai' dengan amri, la tata'allaqu bi amri, sebab amrun lagi umum. Amrun masuk dalam benda mawjud, benda ma'dum, ataupun amrun i'tibari masuk dalam. Wa ujiba, dan dijawab. I'tirad tu dijawab bi annal murada bihi, bahawa yang dikehendaki dengannya, dengan syai' sini, makna lughawi, makna pada bahasa. Syai' banyak makna. Syai' ada kadang-kadang merujuk kepada benda yang mungkin. Benda idza aradallahu syai'an ayakula lahu kun fayakun. Ada kadang syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Benda mungkin. Ada benda yang akan datang. Ada syai' dengan maksud umum. Pada bahasa syai' ini umum lagi. Wa huwa mutlaqul amri, iaitu mutlak perkara. Yang mana wa huwa mutlaqul amri asyamilu lil mawjudi wal ma'dum, yang merangkumi benda yang mawjud dan benda yang ma'dum. Jadi dijawab syai' sini syai' pada bahasa. Wa yuhtamalu an yurada bihi al-ma'na al-istilahiyyu, dan boleh diihtimal bahawa yang dikehendaki dengan syai' ini makna istilahi. Okay, makna istilahi kata tak ada masalah. Kita kata syai' dengan makna istilahi, syai' mawjud. Wa huwa al-mawjud. Lepas tu ma'dum bertakluk dah. Sebab apa? Wa yufhamu minhu adamu ta'alluqiha bil ma'dumi min babil aula. Dan dipaham daripadanya tidak bertakluk hayat dengan perkara ma'dum dari babil aula. Daripada babil aula. Jadi kalau atas ihtimal kedua, syai' itu benda mawjud. Bila hayat dengan benda mawjud pun tidak bertakluk, padahal benda mawjud dah ada, tak bertakluk. Benda yang tak ada lagi tidak bertakluk. Boleh tak jawapan? Habis qauluhu was-sam'u wal basaru, dan pendengar dan juga melihat. Huma fi haqqihi ta'ala, kedua-dua itu pada hak Allah Ta'ala, pendengar dan melihat ini sifatani wujudiyatani qaimatani bidzatihi ta'ala, dua sifat yang bangsa ada, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Tata'allaqani bi kulli mawjudin, yang bertakluk dengan segala mawjud. Ta'alluq dengan segala mawjud. Ala wajhil ihatati, atas jalan meliputi. Makna meliputi makna dengan secara menyeluruh. Okey, ta'alluqan zaidan ala ta'alluqil ilmi, akan sebagai ta'alluq yang lebih daripada ta'alluq ilmu. Jadi
Sama basar ni takluk dia apa dia? Takluk jenis apa? Takluk jenis takluk jenis apa? Tapi takluk tahu. Takluk apa? Jenis dia. Bukan bertakluk dengan apa? Jenis takluk dia. Taksir ke, taksis ke, takluk apa? Inkisya. Takluk ilmu kan inkisya. Takluk sama basar pun inkisya. Tapi inkisya dengan sama dan basar ni inkisya yang lain, yang lebih daripada inkisya semata-mata dengan ilmu. Ada kata ta'alluqan zaidan ala ta'alluqil ilmu, ta'alluq inkisya. Mana Tuhan tahu dengan ilmunya. Sama basar Tuhan tahu dengan sama. Melihat, mendengar, melihat dengar tu tahu kot. Tahu kok cara melihat, tahu kok cara dengar. Tahu tu bukan tahu sekadar tahu. Inkisah yang lebih daripada sifat ta'alluq ilmu. Okey. Dalam Sanusi dia takrif macam mana? Dalam hal lain yang kasyifu biha al-mawjudah, sama juga inkisah juga. Takluk tak ada inkisah. Tapi inkisah kok cara sama, melalui sama, inkisah melalui basar, inkisah melalui ilmu. Inkisah setiap satu tu berbeza dengan yang lain. Apa? Tuhan tahu dengan ilmunya, Tuhan tahu dengan samanya, Tuhan tahu dengan basarnya. Okey. Ta'alluqan zaidan ala ta'alluqil ilmi, akan sebagai ta'alluq yang lebih daripada ta'alluq ilmu. Bagaimana kalau kita nak hamba ni sebuah hamba, kita tahu semata-mata tahu dengan tengok dan tahu dengan dengar, lain kan? Tak. Yang diibaratkan ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, dengan tahu sesuatu itu manis. Tahu, ni kuih ni manis. Kita tahu manis. Lepas tu kita tengok pula manis. Semut mari kita tengok manis. Kemudian kita ambil rasa, manis sungguh. Daripada berpindah daripada ilmu yakin kepada ainul yakin, tengok tadi kepada haqqul yakin, rasa sungguh. Jadi begitulah kalau kita nak perbezaan tu ada pada sama dan basar. Walaupun dia ta'alluq inkisah belaka, tapi berbeza dari segi aspek jihad ta'alluq. Wa amma fi haqqil hawadithi, adapun pada hak makhluk ini, pada hak makhluk, pendengar ni, pendengaran ni apa dia? Fasam'u quwwatun muda'atun, satu kekuatan yang diletakkan fil asabil mafrushi, pada saraf, nerve saraf. Saraf orang lah. Saraf al-mafrushi, yang dihampa, yang ada fi muqa'aris simahi, pada dalam lubang telinga. Dalam lubang telinga. Jadi itu kekuatan yang diletakkan quwwah muda'ah. Ini takrif, lepas ni kita semua takrif pada sifat lah. Quwwah muda'ah, bukan quwwah muda'ah wa man qala bi quwwati muda'atin. Dalam kharidah sebut tu, quwwah muda'ah tu orang itu jahil kan. Orang itu hukumnya fasik. Orang wa man qala bi ta'lil ataupun bi tabai, itu kufur. Quwwah muda'ah ni orang kata tu fasik. Tapi bukan, orang ni bukan nak merujuk kepada permasalahan af'al ataupun berlaku perbuatan makhluk ni. Bukan. Ni nak cerita dari segi ta'arif sama. Satu kekuatan yang diletakkan, yang Tuhan letak pada saraf yang ada, yang terbentang pada dalam muqa'ab. Makna kalau bahasa Terengganu disebut patat. Qarun, patat. Iaitu kita panggil apa?
dalam lah. Buat apa? Dasar. Dasar telinga. Wal basaru quwwatun markuzatun, kekuatan yang ditumpu fi asabataini, pada dua orang, mutalaqiyataini, yang mutalaqi yang bertemu, kedua-dua orang ini, fi muqaddamid dimag, pada awal otak, pada otak bahagian depan, ala wajhi taqatu'i as-salibi, atas jalan taqatu' ni makna lintangan, melintang berbentuk salib seperti ini. Jadi ini di segi ahli perubatan sains lah, sains lama ataupun ahli pasaport. Jadi melihat ni ada orang dia di depan kepala otak kita ni, dekat dengan mata ni, dua orang ni bertemu gini. Kalau kita dalam sains moden ni, iaitu cahaya masuk ni benda mata lah. Cahaya masuk melalui retina kepada lens kanta, dia akan pancarkan silang roh. Silang baru diimbas balik pada apa punya tu, belakang mata tu lah, belakang mata. Lepas tu diproses. Objek yang diimbaskan tu objek terbalik, dia akan melalui saraf bawa kepada otak. Tapi otak tu bahagian belakang. Kalau sains moden, dia akan pusingkan balik gambar jadi betul. Boleh tengok lah. Belajar dulu lah. Boleh tengok lah tu pelajaran apa ni, SPM tu, PSR. Jadi benda ini nak mentafsirkan bagaimana macam mana fungsi mata tu. Mata adalah kekuatan yang mana melibatkan dua, di sini kata dua saraf yang bertembung atas jalan taqatu' salibi plus tanda tambah itu, au ala hayati dalaini, atas rupa dua dal, ala hayati dalaini zahru kullin fi zahril ukhra, belakang huruf dal itu menghadap belakang tembung punggung. Belakang punggung dal, belakang punggung. Jadi bentuk X lah, nak buat X je. X bahasa Arab tak ada. X bahasa Arab tak ada. Jadi dah, rupanya dah tembung punggung. Jadi bentuk X. Nak buat X je. Okay. Zahru kullin, itu jumlah tu je sifat kepada dal lain. Belakang setiapnya fi zahri ukhra, pada belakang yang satu lagi. Hakadha, gini ya, betul ya. Dah tu betul ya. Okay. Nak ceritanya dua orang tu tembung gitulah, dan sama ada tembung gini tak tahulah tu. Ahli pasaport, ahli pasaport Kodama, mereka cuba nak menafsirkan bagaimana kan sifat basar pada manusia ni, bukan pada Tuhan. Wa hadza ta'rifuhuma 'indal hukama'i, ini ta'rif kedua-duanya sama bahasa di sisi hukama, ahli-ahli perubatan dulu, ahli-ahli pasaport lama ni, ahli pasaport lah ni. Gini ta'rif dia. Tengok Ibn Sina ke mana ginilah. Wa amma ahlus sunnati, di sisi ahlus sunnah, apa itu sama? Fas-sam'u quwwatun khalaqaha Allahu fil udhunaini. Sama itu ialah kekuatan yang Tuhan cipta pada telinga. Wal basaru quwwatun khalaqaha Allah Ta'ala fi 'ainaini, kekuatan yang Tuhan cipta pada mata. Dah je dah. Dah cerita detail kan. Saya tadi cerita detail pula tidak kait dengan Tuhan pun. Quwwatun muda'ah ni, pandangan ni pun pandangan yang dalam masalah af'alul ibad, af'al makhluk ni pun, kuat muda'ah ni pandangan falsafah lah. Tuhan yang letak situ, betul dia buat kerja. Jadi pandangan tu fasih lah. Walau tidak bawa pada kufur. Cuma bila mari pada ahli sunnah, dikaitkan kekuatan juga, tapi Tuhan cipta. Kekuatan yang Tuhan cipta.
Yang tak ada lipas apa umum lah. Orang kafir tak percaya ke Tuhan, dia tak katalah kekuatan Tuhan cipta, dia kata kekuatan yang jadi dengan sendiri. Jadi jadi di sisi ahli sunnah senang, kekuatan yang Tuhan cipta pada telinga, kekuatan yang Tuhan cipta pada mata. Ini menunjukkan bahawa ulama dulu kafir ittila'. Imam Bajuri dia baca juga ilmu-ilmu daripada peradaban lain, daripada ilmu-ilmu lain. Sebab tu dia mampu tulis begini. Tak. Dan benda ini tidak diangkat salah lah. Lagi mana dia tidak bertentangan dengan akidah, dibawalah. Dan tidak menunjukkan bahawa Islam tidak menghalang kita mendalami perkara-perkara berkaitan makhluk. Ini berkaitan makhluk. Was-sam'u afdalu minal basari. Sama itu, pendengaran itu lebih mulia, lebih afdal daripada penglihatan. Fi haqqil hawadithi ala sahih, pada hak makhluk atas jalan atas kau yang sahih. Kalau nak tanya, mana nak boleh tengok ke nak boleh dengar? Antara pendengaran dengan penglihatan yang mana lebih molek, lebih afdal? Adakah pendengaran atau penglihatan? Pendengaran itu lebih afdal daripada penglihatan pada hak makhluk atas kau yang sahih. Wa qila innal basara afdalu li'annahu yudraku bihil ajsamu wal alwanu wal hay'atu. Katanya basar itu lebih afdal kerana dengan basar itu yudraku bihi, dapat dipaham atau dapat diketahui dengannya jisim-jisim, boleh tengok warna dan boleh tengok betul-betul. Orang kata mata lah, mata ni banyak benda boleh buat, tengok ni kan. Okey, bi khilafis sam'i, berlainan dengan sama. Sama fa innahu qasirun 'ala al-aswat. Sama hanya mendengar suara sahaja. Pendengaran dengar suara je, tapi mata benda boleh tengok jasad, boleh tengok warna, boleh tengok rupa benda ni. Macam-macam pergerakan, banyak benda tu. Muta'alaq dia banyak tu. Kalau telinga je. Jadi awak rasa kalau diberi pilihan, nak mata ke nak telinga? Nak melihat ke nak mendengar? Payah kot lah. Kalau kita ada dua-dua ni, ambil dua-dua. Kalau kena pilih salah satu, pilih benda. Dia kata kau sahihnya pendengaran itu lagi afdal. Warudda, dan ditolak pandangan yang mengatakan penglihatan itu afdal. Dia kata penglihatan banyak kan, penglihatan lah afdal. Ditolak dengan bi anna kathrata hadhil muta'allaqati, banyaknya perkara-perkara yang bertakluk ini, iaitu hayat, alwan, ajsam tu banyak tu. Mata boleh tengok banyak itu. Anna kathrata hadhil muta'allaqati anna kathrata fawaidu dunyawiyatun, ialah faedah dunia sahaja, faedah dunia saja. La yu'awwalu 'alaiha, yang tidak boleh dipegang ke atasnya. Faedah dunia je, tengok betul, tengok ni faedah dunia. Kata dia lah, sebab nak tolak pandangan tu. Dia ada juga faedah akhiratnya, tak melihat kebesaran Tuhan, kecantikan. Tapi hak dalil kuatnya hak lepas ni. Ala tara anna man jalasa asamma, tidakkah kamu melihat orang yang duduk, jalasa ni maknanya duduk bersaing, duduk berbual, duduk bersosial. Aywa, jalasa asamma, duduk bersama orang yang pekak. Faka'annama jalasa hajaran, seumpama duduk dengan batu. Kita dengan orang pekak, kalau orang tak pandai cakap bahasa isyarat, maknanya macam duduk dengan batu, tak boleh buat dia. Kita pun tak boleh ambil manfaat pada dia, dia tak boleh ambil manfaat daripada kita. Faka'annama jalasa hajaran mulqa, batu yang dilemparkan, yang dicampurkan. Wa ammal a'ma, adapun orang buta tapi ada pendengaran, fa fi ghayatil kamalil fahmi wal ilmi dzauqi,
pada habis-habis kesempurnaan kefahaman dan ilmu yang berbentuk zauqi. Kalau duduk dengan orang buta, tak, orang buta pula orang yang ada kedudukan si Tuhan, boleh ambil faedah. Dia boleh dengar, kita cakap dia dengar. Kita pula boleh beri faham ke dia boleh beri faham ke kita. Maknanya yang kuat kan? Sebab tu pendengaran lebih afdal daripada penglihatan. Tak. Kalau orang yang melihat, boleh dia nak dapat tu, tapi boleh dia seorang je lah. Nak terang ke orang mungkin dengan fasih isyarat, payah sikit. Lain dengan orang yang mendengar, dia boleh takbir. Okay. Sebab tu kalau orang lebih orang hafal Quran amal buta, bukan amal buta. Amal buta, amal orang pekak ada. Jarang. Jarang. Tu lebihnya pendengaran daripada penglihatan. Kita dah ada dua-dua ni lagilah. Dah. Syukur. Wa fi qaulihim tata'allaqani bi kulli mawjudin. Pada perkataan mereka para ulama, sama basar ni bertakluk keduanya bi kulli mawjud, dengan setiap mawjud. Isyaratun mubtada' muakhar ila ta'alluqatiha at-ta'alluqatis thalathati, mengisyaratkan kepada ta'alluq kedua-duanya, iaitu ta'alluq yang tiga. Ta'alluq kedua-duanya yakni ta'alluq yang tiga. Apa dia? Tanjiziyun qadim, tanjiziyul qadimu, ta'alluq tanjizil qadim. Jadi sama bahasa ni dari segi perincian ta'alluq dia tu semua tiga belaka. Tanjiziyul qadimu wa huwa ta'alluquhuma azalan bi dzatihi ta'ala wa sifatihi, iaitu ta'alluq sama bahasa sejak azali dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Sebab zat Allah mawjud, sifat pun mawjud, bertakluk kedua-duanya. Ta'alluq sungguh ti, mendengar dan melihat sungguh ti akan zatnya dan sifatnya. Wa ta'alluqus suluhiyul qadimu, dan ta'alluq suluhiyul qadim, layak sejak azali. Okay. Bawah tu ada lewat tu tak? Ada tu. Ada nota kaki. Hasyiah. Ada. Hasyiah Syekh Al-Babi. Qauluhu wa ta'alluqu suluhiyul qadim. Ada. Qauluhu wa ta'alluqu suluhiyul qadim fi ba'di syurahil matni, pada sebahagian pensyarah bagi matan ni, anna sahiha anna sam'a wal basara laisa lahuma ta'alluqun suluhiyyun qadim. Tak ada ta'alluq suluhi qadim. Kenapa tak ada ta'alluq suluhi qadim? Li'adami ta'alluqihima bil mumkinil ma'dum, kerana tidak berta'alluq sama basar dengan mungkin hak tak ada. Kalau sejak azali mungkin tidak ada lagi. Dalam ilmu Tuhan tu fi ayat sabitah so kira lah. Tapi sebelum ada makhluk ada tak? Tak ada. Dah Tuhan melihat dan mendengar apa? Makhluk tak ada. Jadi macam mana kita kata suluhi qadim? Sebab melihat mendengar ni, melihat sungguh baru melihat, mendengar sungguh baru mendengar. Okey. Li'adami ta'alluqihima bil mumkinil ma'dum alladhi sabaqa fi ilmillah annahu sayujad, yang telah terdahulu dalam ilmu Tuhan bahawa dia akan ada. Terdahulu pada ilmu Tuhan azali bahawa dia akan ada, tapi tak ada lagi pada azali. Okey. Itu sebahagian daripada pensyarahatan, dia kata dua je lah. Wal qawlu bihi mabniyun ala ta'alluqihima bil ma'dum, pandangan yang mengatakan dengannya dengan ada suluhil qadim terbina di atas bahawa sama basar ni bertakluk dengan ma'dum juga, bukan bertakluk dengan mawjud. Kan tadi kata bertakluk dengan mawjud. Asam wal basar al muta'alliqun bil mawjud. Bil mawjud dah pada
azali. Makhluk ada tak? Tak maujud. Tak maujud macam mana? Jadi tak ada aku lah. Jadi kata ada suluhil qadim tu membina pandangan pada mereka sama wasal ni bertakluk dengan benda maklum. Intah. Wa fi ba'dil hawashi, pada setengah hasyiah bagi matan, anna ta'alluqahuma ta'alluqan suluhiyyan qadiman khilaful mashhur. Fata'ammal, hendaklah kamu tahu khilaful mashhur, khilaf yang masyhur. Makna sini ada khilaf lah. Khilaful masyhur, khilaf bagi kaum masyhur, bukan khilaf yang masyhur. Khilaful masyhur ay khilafun lil qaulil masyhur, menyalahi bagi qaul yang masyhur. Yang masyhurnya dua takluk je, tanjizi qadim dengan tanjizi hadis. Hak kata ada suluh qadim tu tidak kuat kot. Ini dalam hasyiah Syekh Al-Babi. Hak itu ada masalah apa dah? Mana ada satu benda kaitan sifat wujud ke apa? Kok ada ana bagi buat tambih apa dia? Dalam Syekh Al-Babi ke saya ingat. Ada apa tu? Tu pun kadang-kadang benda yang dalam hasyiah Al-Babi ni dia nak terbalik. Nak tengok balik beberapa perkara yang kadang-kadang kita anggap kita ikut je lah, tapi pandangan itu dari segi itu tak apa kuat lah, tapi ni khilaf je, tak ada masalah lah. Okay. Jadi dua takluk, Syekh Bajuri sebut 3, ni sebut 2. Jadi atas kau Imam Bajuri kita nak andai kau ni, nak andai suluhi qadim ni makna sama dan basar boleh bertakluk, boleh dan mampu bertakluk sejak azali, tapi tidak bertakluk lagi. Boleh dan mampu itu kira dah kira dah. Sebab itu dimasuk juga boleh dan mampu bertakluk dengan makhluk yang akan ada, belum ada. Cuma iskal takkan hilang tu, belum ada takkan ada dah. Makna bukan macam milik maujudat. Maujudat ni kena takwil, maujudat ai ma fi ilmillah annahu sayujad. Benda yang pada ilmu Allah akan ada. Sama ada akan ada tu, akan ada belum ada ataupun sudah ada. Wa ta'alluqu dak baik. Wa huwa ta'alluquhuma azalan bi dzatihi wa sifatihi wa ta'alluqu suluhiyil qadimu wa huwa salahiyatuhuma litta'alluqi bil mawjud, mampu dan layak sama dan masa bertakluk dengan yang mawjud, al-jaizi yang harus, qabla wujudihi sebelum wujudnya. Jadi mawjud tu bukan mawjud bil fi'il lah, al-muta'alliqan bi jami'il mawjudat. Makna mawjudat bukan mawjud bil fi'il, bukan mesti mawjud bil fi'il. Sebab kalau kita nak masukkan suluhi qadim, wa ta'alluqu yang ketiga ialah wa ta'alluqu tanjiziyul hadis, ta'alluq tanjizi hadis, wa huwa ta'alluquhuma tanjiziyan, ta'alluq sama dan basar secara langsung, secara terus, bil fi'il secara langsung, bil mawjud dengan benda yang mawjud, al madhkuri yang tersebut, ba'da wujudihi setelah adanya dia. Setelah ada Tuhan melihat dan Tuhan mendengar. Melihat mendengar tu sungguh langsung terus, tanjizi. Qauluhu al-muta'alliqani wallahu a'lam.